Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa mursalin wa ala alihi mutahharin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Faqala radhiyallahu anhu As-sittata asyar ad-da'watu jahron. Dakwah Nabi secara terang-terangan. Istamarratid da'watu sirriyah salasa sanawat. Ajaba fi asna'iha katsirun minal ashraf wal mawali. Ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri wa bi qaulihi ta'ala fasda' bima tu'maru wa arid 'anil musyrikin. Setelah kurang lebih 3 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yang mana sebelumnya dengan secara sembunyi-sembunyi atau cuman tertentu di kalangan keluarga beliau, kerabat-kerabat beliau, juga kenalan-kenalan beliau yang beliau sudah mengenal sifat-sifat mereka. Kemudian turunlah ayat yang memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan apa yang beliau bawa daripada agama Islam secara terang-terangan. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, fa'anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan agama Islam secara terang-terangan. Tetapi di sini masih secara bertahap, yaitu dengan terlebih dahulu mengajak daripada keluarga dekat beliau. Disebutkan daripada keluarga beliau yaitu Bani Abdul Muttalib. Jadi paman-paman beliau dan anak-anak daripada paman-paman beliau kumpulkan. Kemudian beliau menyampaikan kepada mereka bahwasanya hendaklah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya mereka terhindar daripada api neraka. Nah, di dalam dakwah beliau yang pertama secara terang-terangan ini telah beriman kepada beliau daripada kerabat beliau daripada Bani Abdul Muttalib itu 45 orang laki-laki. Tetapi ada salah satu paman beliau yang langsung menentang secara terang-terangan kepada beliau, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini langsung menentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjelek-jelekkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manakala beliau berdakwah kepada keluarga beliau daripada Bani Abdul Muttalib. Nah, di situ ada yang beriman 45 orang laki-laki daripada keturunan Bani Abdul Muttalib. Nah, itu fase yang pertama atau dakwah beliau yang pertama secara terang-terangan, menyusul daripada ayat Al-Quran yang turun, wa'anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat engkau yang terdekat, dan
hinakanlah dirimu, bersifat rendah hatilah dirimu kepada orang-orang yang beriman kepadamu. Yaitu ayat yang memerintahkan Nabi kita SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan kemudian beliau mengumpulkan lagi daripada keluarga beliau di waktu yang lain. Setelah yang pertama tadi, kemudian beliau mengumpulkan lagi daripada kerabat-kerabat beliau. Dan di situ juga Abu Lahab langsung menentang Nabi kita SAW dengan mengatakan tabban, celaka wahai engkau, kata Abu Lahab ketika itu. Sehingga dengan sebab ini Allah menurunkan ayat tabbat yada Abi Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu ayat surah Al-Lahab. Di situ Allah justru menyatakan bahwasanya celaka kedua tangan Abi Lahab dan celaka dirinya. Jadi membalas daripada ucapan Abi Lahab kepada Nabi kita SAW, Allah menurunkan ayat di dalam surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Nah, tetapi di sini ada kabar gembira kepada beliau setelah Abi Lahab tadi menyatakan penentangannya kepada Nabi kita SAW. Wah, dengan ini aja kah engkau mengumpulkan kami? Apakah engkau tidak menyadari bahwasanya ini semua adalah paman-pamanmu, anak-anak pamanmu, dan engkau berkeinginan untuk menjauhkan mereka daripada apa yang sudah mereka pegang, apa yang sudah mereka anut, kata Abi Lahab. Tetapi di sini Abu Thalib akhirnya menyatakan dukungan beliau kepada Nabi kita SAW untuk meneruskan dakwah Nabi kita SAW, dan beliau akan membela Nabi SAW dalam dakwah beliau. Nah, kemudian turun lagi ayat fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Nah, di sini Nabi diperintahkan untuk secara terang-terangan dan secara umum untuk menyampaikan dakwah beliau. Tadi yang pertama dan kedua masih daripada kalangan terbatas, daripada kerabat-kerabat beliau. Ibarat kita sepupu sekali, sepupu dua kali. Nah, setelah yang ketiga ini turun ayat fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Fasda di situ maknanya engkau zahirkanlah, engkau nampakkanlah daripada agama yang engkau bawa, dan janganlah menghawil, janganlah engkau terpengaruh dengan apa yang orang musyrikin ancamkan kepada engkau. Jadi jangan terpengaruh dengan ancaman orang-orang yang musyrik. Fasaida ala sofa wa nada qaumahu falamma jatama'u qala lahum hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih faqalu jami'uhum na'am ma jarrabna 'alaika kadhiba mundu nasya'atika ilal an. Faqala sallallahu alaihi wasallam anqidhu anfusakum minan nar inni nadhirul lakum min adzabin syadid. Faqala lahu Abu Lahab tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana fa anzalallahu fi haqqihi surat Al-Lahab tabbat yada Abi Lahab wa tab ila akhirih. Kemudian di dalam dakwah Nabi yang ketiga, beliau menuju kepada Bukit Sofa, dan kemudian beliau menyeru kepada kaum beliau yang ada di hadapan beliau. Sebelum beliau menyampaikan apa yang bakal beliau dakwahkan, terlebih dahulu beliau bertanya kepada kaum beliau, apakah kalian membenarkan apa yang aku kabarkan kepada kalian?
Kemudian mereka menjawab, ya pasti kami membenarkan apa yang kau sampaikan, karena kami selalu mendapati engkau dalam keadaan tidak pernah berdusta. Jadi apa yang kau sampaikan itu pasti benar. Ini kaum beliau menyatakan hal tersebut karena mereka sudah meyakini bahwasanya Nabi kita SAW itu orang yang tidak pernah berdusta. Bahkan mulai kecilnya beliau sampai saat itu. Akhirnya Nabi kita SAW menyampaikan apa yang beliau sampaikan daripada dakwah beliau, itu lepaskanlah diri kalian daripada siksaan api neraka. Jadi selamatkan diri kalian daripada api neraka. Itu bagaimana? Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang beliau sampaikan. Sesungguhnya aku seorang pengancam azab yang pedih kepada kalian. Nah, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sebagai an-nadhir, sebagai orang yang memberi ancaman kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian di dalam dakwah beliau yang ketiga ini masih juga Abi Lahab menentang Nabi kita SAW dan menyampaikan tabban laka ya Muhammad. Apakah hanya karena ini saja engkau mengumpulkan kami? Hal cuman beginian kau kumpulkan kami, gak ada tujuan yang baik, kata Abi Lahab. Nah, dengan ini Allah turunkan ayat itu di dalam surah Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab ila akhir ayat. Nah, di situ kita mendapatkan bahwasanya Nabi kita SAW dalam berdakwah beliau terlebih dahulu kepada diri beliau sendiri, kemudian kepada keluarga beliau, fal akrab, artinya yang dekat dulu, baru semakin yang lebih jauh daripada yang terdekat tadi, fal akrab. Karena di dalam kesempatan lain beliau pernah bersabda, ibda bi nafsika summa biman ta'ulu. Jadi mulailah terhadap dirimu sendiri dalam berdakwah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi terhadap diri kita sendiri kita memerintahkan sesuatu yang diperintahkan. Bagaimana sudah disebutkan bahwasanya dalam berdakwah itu harus apa yang kita sampaikan, apa yang si pendakwah sampaikan, itu dia harus terlebih dahulu mengamalkan apa yang dia sampaikan, harus sesuai dengan perkataannya dan perbuatannya. Jadi apa yang beliau sampaikan, apa yang seorang pendakwah sampaikan, itu dia terlebih dahulu mengerjakan apa yang dia perintahkan. Begitu juga sebaliknya, apa yang dia larang itu hendaklah dia mencegah dirinya terlebih dahulu sebelum dia mencegah orang lain. Nah, Nabi sudah menyesuaikan apa yang beliau sampaikan. Beliau terlebih dahulu mendakwahkan diri beliau, kemudian keluarga beliau mulai dari yang paling dekat, kemudian kerabat-kerabat yang lainnya, dan akhirnya kepada umat secara umum. Nah, sehingga keringkasannya di sini bahwasanya setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara tertutup dari rumah ke rumah daripada sahabat, nah akhirnya turun ayat yang memerintahkan kepada Nabi kita SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Tetapi itu juga dimulai dengan kerabat-kerabat beliau yang dekat terlebih dahulu, sebagaimana ayat yang turun ketika itu. Dan kemudian Nabi SAW
Berdakwah lagi yang kedua kali, masih daripada keluarga-keluarga dekat beliau, dan akhirnya yang ketiga kali beliau mengumpulkan kaum beliau daripada kaum Quraisy dan memberitahu kepada mereka, mengancamkan kepada mereka tentang azab akhirat terhadap orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tidak mau mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah yang dapat kita ketahui daripada bagaimana Nabi kita SAW dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui dua proses, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan daripada sirah nabawiyah ini, bisa kita amalkan yang memang harus kita amalkan, dan bisa kita menambah-nambah pengetahuan kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afwu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam.